Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya. Jadi hari ini saya membuat satu live khas yang saya rasa ditunggu ramai. Ya. Sebab apa saya kata ditunggu ramai? Sebab setakat hari ini saya sudah mendapat lebih 300 mesej peribadi yang meminta saya bercerita tentang satu penyelesaian, ya, kepada isu atau polemik perpecahan pembangkang yang boleh menjurus kepada kekalahan BN, bukan hanya kekalahan BN pada PRU 15, tetapi boleh kuburkan terus Barisan Nasional pada pilihan raya umum akan datang. Ya. Jadi ini telah diminta ramai, lebih-lebih lagi apabila saya membuat analisa PRN Johor, ramai sebenarnya bersetuju sebab data tidak menipu, dan mereka tertarik dengan satu kenyataan yang saya buat dalam beberapa live lepas, di mana saya kata memang ada jalan penyelesaian, mungkin contentious sedikit ataupun tajam sedikit, tetapi ianya boleh berjaya. Tapi saya sebenarnya tidak ingin bercerita berkenaan dengan benda ni, tetapi permintaan terlalu ramai dan setelah memikirkannya panjang lebar, saya bersetuju untuk menceritakannya kerana saya tidak rugi apa-apa dan perkara ni mungkin boleh membawa satu kebaikan. Baik, saya akan ceritakan. Jadi saya nak bawa kepada perhatian saudara-saudari satu kenyataan yang telah saya buat dalam beberapa live lepas. Anda boleh rujuk di YouTube Regi Jesse Ritaudin. Tajuknya Muhyiddin kibar bendera putih. Saya sebenarnya memberitahu, pada masa itu saya tidak tahu apa-apa, tapi saya cuma beritahu kalau saya jadi Muhyiddin, saya akan kibar bendera putih, kerana satu-satunya jalan, ya, bagi saya sebagai Muhyiddin untuk cuba menyelamatkan keadaan ialah bagi saya merendahkan ego saya dan pergi berjumpa dengan Tun Mahathir dan sama ada minta maaf atau apa, dan bersetuju untuk kerjasama. Jangan lagi cuba nak berfikir nak jadi Perdana Menteri ke apa lagi. Pergi jumpa dengan Tun kalau saya jadi Muhyiddin. Kerana itu satu-satunya jalan penyelesaian buat PPBM dan Muhyiddin. Dan perkara ni amat lama dulu, selepas langkah Sheraton, saya dah bongkarkan bahawa akhirnya Muhyiddin akan sampai ke titik ini, ke peringkat ini yang kita lihat sekarang, di mana PPBM akan sampai menemui jalan buntu. Semua rancangan Muhyiddin akan gagal. Akhirnya penipuan Muhyiddin berhubung kononnya dia nak satukan ummah ni, semuanya akan terbongkar. Rakyat akan lihat dengan jelas bahawa dia tidak ada niat tersebut, dan hanya satu jalan yang akan tinggal sahaja lagi yang saya sebut, ya, selepas sahaja langkah Sheraton saya sebut, iaitu satu jalan sahaja yang akan tinggal bagi Muhyiddin, iaitu dia akhirnya akan terpaksa merangkak balik pergi ke Tun. Itu yang saya cerita, ya, melainkanlah Muhyiddin tiba-tiba, okey, saya setuju biar Najib jadi Perdana Menteri, biar kleptokrat naik. Itu kita tak tahulah, ya. So ini satu-satunya jalan untuk menebus kembali maruah dia untuk menyelamatkan PPBM. Jadi itu yang saya beritahu. Rupa-rupanya saya dapat berita, saya dapat maklum, benar atau tidak saya belum 100% pasti, tetapi saya difahamkan Muhyiddin ada pergi berjumpa dengan Tun. Sebelum ini Muhyiddin ada cuba menghubungi Tun tak layan. Itu saya difahamkan. Tapi baru-baru ni saya difahamkan Muhyiddin ada pergi berjumpa dengan Tun. Benar atau tidak saya tak 100% pasti. Adakah Tun terima atau apa penjelasan Muhyiddin, saya tidak pasti. Malah apa yang diceritakan oleh Muhyiddin saya tidak pasti. So saya dah tahu maklumat yang saya terima. Bukan hanya saya percaya bahawa Muhyiddin akan cuba berhubungi Tun, ya, maklumat yang saya terima pun saya dah ceritakan dalam live lepas tu. Anda rujuk, ya, YouTube Regi Jesse Ritaudin, tajuk dia Muhyiddin kibar bendera putih.
Dalam live itu pun saya sebut maklumat yang saya terima, Muhyiddin memang memikirkan benda tu. Sebab Muhyiddin tahu apa yang saya tahu, bahawa ada satu jalan penyelesaian, cuma Muhyiddin masih kemaruk kuasa, masih nak jadi Perdana Menteri. Itu saya dipahamkan lah. Tetapi apa yang dia pergi, benarkah Muhyiddin telah pergi akhirnya berjumpa dengan Tun? Apakah reaksi Tun? Apa yang Muhyiddin cerita, saya tak dapat tahu, saya tak dapat pastikan. Okey, itu tolak tepi. Jadi memang nyatalah penyelesaiannya. Dan apabila saya membuat analisis PRN Johor, data tidak menipu. Saya rumuskan dalam 1 minit. Rumuskan dalam 1 minit. Konsisten dengan PRN Melaka, peratus yang keluar mengundi rendah, malah di Johor terlalu rendah. Iaitu hampir separuh pengundi Johor tidak keluar mengundi. Maknanya berlaku boikot besar-besaran walaupun wujud parti alternatif. Apa yang kita dapat lihat ialah rakyat tercari-cari kestabilan. PRN Johor jelas menunjukkan benda tu. Mereka dah muak dengan percaturan politik. Mungkin rakyat tak suka 1MDB, tak suka apa, tapi yang utama dia pentingkan kestabilan. Jadi apabila rakyat melihat pejuang warisan tidak memberi mesej kepada mereka bahawa mereka mampu membentuk satu blok yang stabil, jadi mereka tidak berani, mereka frust, mereka tidak keluar mengundi. Kat situ nampak ada ramai yang berpotensi menjadi pengundi blok ketiga. Mereka tidak keluar mengundi. Sebab mereka dulu ramai dulu mengundi Pakatan Harapan. Mereka frust. Pakatan Harapan akhirnya telah membenarkan pengkhianatan yang menjurus kepada kejatuhan kerajaan yang dipilih rakyat. Jadi mereka frust. Mereka tak nak tahu siapa yang mengkhianat dan sebagainya. Pokoknya Pakatan Harapan bagi mereka lah telah gagal. Jadi mereka nak satu penampilan, satu blok yang menunjukkan, memberikan keyakinan kepada mereka, ini tidak akan melakukan kesilapan yang sama lagi. Tapi bila mereka lihat dah sampai PRN Johor, setelah sekian lama kononnya warisan dan pejuang mungkin kerjasama, benda tu tidak berlaku, jadi mereka tidak keluar mengundi. Lepas tu bila mereka melihat muda yang presiden dia dulu berdamping dengan Tun, tiba-tiba pergi berdamping dengan musuh ketat Tun, iaitu Anwar, mereka jadi keliru. Apabila pejuang gagal menjelaskan perkara ni, mereka jadi bertambah keliru. Jadi ini semua petanda-petanda yang tidak baik, yang menunjukkan ada masalah. Mereka tidak ingin masalah, jadi mereka tidak keluar mengundi, dan pengundi atas pagar mengundi barisan. Kita lihat peratus yang keluar mengundi terlalu rendah. Itu pun barisan hampir tidak menunjukkan perubahan dalam peratus undi popular. Hampir tidak menunjukkan. Sepatutnya bila peratus yang keluar mengundi terlalu rendah, peratus undi popular BN meningkat mendadak. Ini tidak berlaku. Ini adalah petanda konsisten dengan Melaka, ya, bahawasanya jika PRU 15 peratus yang keluar terlalu tinggi, boleh jadi peratus yang undi popular BN jatuh mendadak berbanding PRU 14. Jadi BN tidak menunjukkan trend peningkatan, dia menunjukkan trend penurunan. Cuma rakyat tertunggu-tunggu alternatif yang boleh meyakinkan mereka ada kestabilan. Jadi ini nyata. Dan kemudian apabila saya sentiasa bercerita berkenaan dengan perkara ni, ada yang menulis, ya, kita perlu DAP amanah warisan muda pejuang, tak payah PKR. Ada yang cerita, ada juga penyokong tegar PN, perikatan dalam sini, kita perlu ini itu apa semua, macam-macam cadangan. Saya tak percaya sebenarnya cadangan-cadangan ini boleh berjaya. Terus terang, saya tak percaya. Berdasarkan analisis saya kepada PRN Melaka dan Johor, saya tak percaya. Jadi bagaimanakah kita nak kuburkan BN? Ada jalan penyelesaian dia. Tun ni sebenarnya langkah dia semua betul. Masalah adalah di sekeliling Tun. Jadi perkara pertama yang Tun perlu lakukan is he need to take control. Dan dia perlu sedar, dan saya rasa dia sedar,
bahawa satu-satunya cara dalam masa yang singkat, sebab pilihan raya negeri semua dah tunjukkan saham blok ketiga ni wujud besar, maka BN boleh dicantas kelip mata. BN sebenarnya prestasi dia menurun. Jadi satu perkara yang perlu dilakukan selepas Tun take full control adalah untuk mewujudkan satu wow factor baru. Untuk mewujudkan wow factor baru, Tun perlu mewujudkan satu kaunsil baru, satu badan baru, badan penasihat baru, ya, di mana badan penasihat ini dikenali sebagai, ini cadangan saya lah, Council of the Rakyat or the Rakyat's Council. Dan di dalam kaunsil atau badan penasihat ni, Tun duduk, Tengku Razali Hamzah perlu duduk, maknanya Tun dengan Tengku Razali Hamzah perlu cari jalan untuk kerjasama. Tan Sri Rafidah Aziz duduk, Tun Daim Zainuddin duduk, dan seorang dua lagi tokoh hebat dalam negara, tak semestinya ahli politik, yang mempunyai kepercayaan kukuh kepada perundangan yang tegas, rule of law, dan mempunyai satu status di dalam society di mana ramai orang kenal dan puji mereka. Jadi inilah badan atau Council of the Rakyat perlu diwujudkan. Itu sahaja sudah menimbulkan wow factor. Kemudian nombor dua, Muhyiddin perlu buang ego dia, perlu ketepikan terus impian nak jadi balik Perdana Menteri dia, buang semua benda tu, kerana ianya tidak akan berjaya meyakinkan sesiapa. Akur bahawa dia adalah pencetus segala yang berlaku dalam ni bersama kleptokrat. Muhyiddin perlu putuskan nak kalahkan kleptokrat atau nak berdamping lagi dengan kleptokrat. Jika nak kalahkan kleptokrat, buang, tak payah kita nak cerita Muhyiddin nak jadi balik Perdana Menteri, tak payah, tak ada orang akan terima. Tapi kalau nak selamatkan maruah diri dan juga PPBM, maka bawa PPBM, bawa PAS, bawa gerakan, duduk dalam satu bumbung bersama pejuang, bersama warisan, bersama piagam rakyat, dan keenam-enam ini dikenali sebagai Gerakan Pejuang Nasional atau GPN. Dinasihati dan dikepalai oleh Council of the Rakyat, Badan Penasihat Rakyat, yang dianggotai oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tengku Razali Hamzah, Tan Sri Rafidah Aziz, ya, Tun Daim Zainuddin, dan seorang dua lagi tokoh yang terkenal di negara ini, yang berpandu kepada rule of law, sistem perundangan yang kukuh, dan juga mereka ada pendirian tertentu di dalam society. Sama ada kemudian kaunsil ini nak letak nak letak Muhyiddin dalam Council of Advisors, terpulanglah. Dan kaunsil ini akan menasihati satu barisan pemimpin yang akan menerajui, ya, Gerakan Pejuang Nasional, dan juga bila Gerakan Pejuang Nasional, ya, menguburkan Barisan Nasional, mereka akan menerajui negara. Ya. Dan kalau anda lihat, penyelesaian ini sekaligus menyelesaikan isu perpaduan ummah, kerana parti-parti yang terlibat mampu membawa penyatuan ummah. Ianya juga akan diterima baik oleh Melayu dan bukan Melayu. Jadi secara keseluruhan akan membawa penyatuan menyeluruh. Saya berani bertaruh bahawa ini, ya, dalam masa yang singkat akan cantas Barisan Nasional terus, akan cantas Najib terus, akan cantas kleptokrat terus, dan akan membawa keluar hampir separuh pengundi Malaysia
yang tidak ingin keluar mengundi. Ini akan membawa keyakinan kepada rakyat bahawa akhirnya satu jalan penyelesaian yang memang tidak boleh disyaki akan berjaya sudah tiba. Rakyat akan yakin bahawa kumpulan ini boleh menang majoriti 2/3. Jadi rakyat tidak akan khawatir mungkin selepas kerajaan terbentuk, kerajaan akan tumbang sekali lagi kerana majoriti cukup kuat. Jadi inilah pandangan saya tajam. Semua penyokong, pejuang dan sebagainya, Perikatan Nasional, semua kena buang ego ke tepi. Ya. Tak payah nak fikir dulu DAP Amanah, tak payah nak fikir dulu. Mereka tu kemaruk Anwar. Yang ini keutamaan. Esok DAP Amanah nak fikir nak join ke apa, itu kita pandang belakang. Kita lihat kemudian. Jadi itulah satu-satunya cara. Jika PRU berlaku pada bulan Jun, Mei, Barisan Nasional akan dikuburkan. Percayalah. Jadi, jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Saya fikirkan lama. Saya tidak ingin beritahu. Nanti orang ini terasa, orang itu terasa. Tetapi, saya fikir lebih baik saya beritahulah. Sebab perjuangan saya jujur. Bukannya kita harapkan apa-apa. Jadi inilah penyelesaiannya. Wow factor yang baru wajib ada. Tokoh dalam Council of the Rakyat ni, selain Tun Rafidah, Daim, Tengku Razalih, boleh ada seorang dua lagi tokoh yang mungkin dari kalangan even tycoon, I don't care, yang dihormati, yang tegas berpandu kepada rule of law. Boleh letak seorang peguam tersohor sekali, it doesn't matter. Benda ni apa yang rakyat tercari-cari. Mereka nak lihat akhirnya seluruh the whole setup dikepalai oleh pihak-pihak yang benar-benar mencerminkan satu kumpulan yang mampu memacu gabungan yang diwujudkan tanpa terlalu terjebak dalam politik. Ya. Jika Muhyiddin nak bawa agenda dia nak jadi Perdana Menteri, Muhyiddin boleh duduk tepi. Tak ikhlas tu. Muhyiddin perlu faham nama dia dah busuk. Duduk tepi. Okey. Tapi jika Muhyiddin ikhlas, kemudian Kaunsil Rakyat boleh putuskan nak letak Muhyiddin dalam kaunsil ke tidak. Tetapi soal parti gabungan perlu ada bersatu. Kalau bersatu nak, silakanlah. PAS, ya, Gerakan Warisan, Pejuang dan Piagam Rakyat duduk bersama. Ya. So ini demi rakyat. Ini demi rakyat. Ya. Okey, saya jika ada soalan boleh bertanya sekarang. Kiti Lala di Sabah pun berbeza situasinya. Untuk mencapai penyatuan ini, rakyat Sabah mahu melihat Warisan dan DSSA mengepalai kepimpinan. Kalau anda lihat penyatuan yang saya propose ni, ada parti multiracial dalam, ada parti Malaysia Timur dalam, ada parti Melayu Islam dalam, ada parti yang mendakwa diri dia Islam dalam. Semuanya ada, complete. Okey. Ada kumpulan yang bukan berteraskan parti pun ada dalam. Ya. Itu yang rakyat nak. Saya nampaknya jelas daripada PRN Johor dan PRN Melaka. Ya. Okey. Michael Maliki, good concept but we are short of time. Sebenarnya apa yang saya cadangkan, andai kata dapat direalisasikan, ini
dalam sekelip mata dengan pengumumannya sahaja sudah cukup untuk menarik ramai pengundi keluar mengundi. Ya. Saya berani bertaruh bahawa ini akan menguburkan Barisan Nasional. Formula penyatuan ummah yang tidak sepertinya sebelum ini dah ada dalam situ. Formula penyatuan kaum yang tidak sepertinya sebelum ini dah ada dalam situ. Formula penyatuan Malaysia Timur dengan Malaysia Barat yang tidak pernah ada sepertinya sebelum ini sudah ada kat situ. Semua pemimpin-pemimpin buat masa ni buang impian nak jadi Perdana Menteri, duduk dalam berbincang. Pilih. Nak kleptokrat kembali atau nak akur dan terima mandat rakyat terkini yang telah disuarakan di Johor dan Melaka. Pilih. Mudah. Kalau masih tak boleh nampak benda ni, maka orang-orang sekeliling Tun ni tak payahlah duduk sebagai pencatur. Beri laluan kat orang yang tahu nak bercatur. Ya. Ya, GPN, cadangan saya. The Council of the Rakyat leads gerakan pejuang nasional. Muhyiddin perlu akur bahawa disebabkan dia kita menghadapi masalah yang kita hadapi sekarang. Jadi buang cerita nak jadi balik Perdana Menteri, buang. Ya. Faridah Don Yahya, kalau PAS masuk pejuang habis dah rakyat marah, ramai tak suka kat PAS. Ini bukan PAS masuk pejuang, ini satu gabungan parti-parti. PAS hanya satu komponen yang kecil. Tetapi di Johor sudah ditunjukkan dengan jelas apa yang rakyat nak. Jangan tolak tepi apa yang rakyat minta. Ya. Orang tak nak dengar Mas Bro, anda teruskanlah dengan BN. Saya tak ada masalah. Anda teruskan dengan BN. Okey. Muhammad Abdul Ghafur, salam Tuan RJ, cadangan yang baik. Tak pernah lagi terjadi PAS dengan Tun M bekerjasama. The Council of Rakyat satu cadangan yang bagus juga. Ini cadangan saya. Sebenarnya kalau saya ada saluran sesuai, saya tak akan buat umum. Tetapi saya terpaksa buat umum. Ya. Muhammad Irfan bin Ismail, kenapalah tak suka sangat kat BN? Ini cuba tanya rakyat, cuba tanya hampir separuh yang tak keluar mengundi, cuba tanya BN mengapa prestasi BN sebenarnya menurun sejak PRU 14. Jangan tanya saya. Sebab BN ni dikepalai oleh kleptokrat. Sebab BN ni dikepalai secara de facto oleh seorang pemimpin yang satu dunia dah tuduh dia mencuri berbilion dana 1MDB. Cuba tanya PN, jangan tanya saya. Ahmad Atori Hussain, konsep ini bagus sangat, cuma bakal PM dan timbalan PM patut dari golongan muda, antaranya Mukris. Okey. Saya bukan Mukris, saya tak ada halangan Mukris, saya tak ada halangan langsung Mukris nak jadi apa. Tapi retorik bagi kat muda, sila buang retorik itu. Ya. Bagi kat muda. That is not necessarily the solution. Bagi orang yang berkemampuan, orang yang berpotensi menghalakan negara ke jalan yang betul. Jangan fikir muda yang terlalu muda. Ya. Umur 60 pun bagi saya, kalau orang tu berkemampuan, itulah orangnya. Ya. So buang benda tu. Memang pemimpin muda perlu,
Tetapi jangan selalu sampai muda perlu mendahului, terlalu muda pun tak ada pengalaman. Ya. Okey. Terima kasih Ahmad. Ya, terima kasih sangat-sangat dengan komen anda. Mas Albanj, Tengku Zafrul tak jawatan ya ke? Dah kata semalam Tengku Zafrul dah nafikan. Okey. Atan Tompok, jawapan yang baik RJ. Tanya rakyat kenapa tolak BN. Ya betul, tanya rakyat. Sebab Saitro BN ni dia membanjiri lepas media sosial selepas PRN. Jadi bila kita analisis data, dia akan cepat-cepat serang. Tak baik, tak boleh terima kekalahan, tak boleh terima kekalahan. Dia nak elak orang berbincang yang nyata. Yang nyata, prestasi BN sebenarnya, kalau peratus yang keluar mengundi ramai, sebenarnya menurun. Dan ia jelas menunjukkan rakyat frust. Mereka tercari-cari alternatif, tetapi alternatif tidak meyakinkan. Ya. Okey. Wan Raja Temenggung, saya sokong sangat-sangat cadangan tuan. Terima kasih, tapi ini hanya cadangan. Ini hanya cadangan. Semuanya atas Tun. Percayalah, Tun ni cukup hebat. Akhirnya dia akan tahu apa nak dilakukan. Andai kata lah, tapi menurut cadangan saya, menurut pemikiran saya, andai kata Gerakan Pejuang Nasional terbentuk dikepalai oleh Council of the Rakyat, Najib Zahid akan terkencing masa buat press conference. Ya. Syafari Adnim, Gagasan Melayu Bersatu, GMB, satu cadangan nama gabungan. Boleh juga. Ya. Muhammad Irfan bin Ismail, ya, yang anda jawab. Ya. Siapa yang layak jadi PM? Buat masa ni Hashim Dan, terima kasih. Kita jangan lagi memikir siapa yang layak jadi PM. Kita sekarang memikir atas PM, Council of the Rakyat, siapa yang patut duduk supaya wujud satu badan penasihat yang mantap. Ya. Itulah. Wan Raja Temenggung, negara-negara akan hormat Tun. Ya. Kucing hitam, pembangkang bersatu pasti BN kalah. Kenapa masih nak bertunjangkan Tun? Oh no, anda rujuk balik live saya di awal. Pembangkang bersatu sahaja tidak semestinya akan menumbangkan BN. Kalau tidak boleh menarik semua keluar mengundi. Saya tak percaya kalau hanya anda cadangkan tolak PKR tapi DAP, Amanah, Pejuang, Warisan, ini semua akan menyatu. No, I don't believe that. Anda rujuk balik penjelasan saya dari awal. Ya. Anwar tidak akan terima, Eric Yap. Kita tak kisah. Dalam formula saya, Anwar dah tolak tepi dah. Even DAP, Amanah dah tolak tepi dah. Kecuali mereka nak berbincang lepas dah tubuhkan Gerakan Pejuang Nasional dengan Council of Rakyat ni, boleh pertimbangkan. Ya, kita tak kisah. Anwar nak tolak lah. Anwar boleh duduk tepi. Bukan Anwar tak terima, tapi rakyat tak terima Anwar. Ya, kita tak kisah. Saya tak kisah. Mas Alban, Tuan RJ, apa ceritanya YB Razman Adun Gunung Semanggul kalah sama fitnah LGE? Saya belum check lagi. Bana Jafar, satu cadangan baik, harap semua politician dapat mendengar. Baharin Abu Bakar Muhyiddin, boleh lupakan politik Malaysia, dia pengkhianat, jangan ada pengkhianat dalam blok ketiga. Nurul Amirah, nak gabung tu tak ada masalah, yang penting matlamat kena sama dengan menggalakkan, bagi mengelakkan pisang berbuah dua kali. Itu maksud saya. Rakyat sekarang di Johor, dia nak alternatif, tapi dia nak satu penampilan yang boleh meyakinkan mereka bahawa diorang ni boleh menang besar, supaya tidak akan berulang lagi situasi yang berlaku dalam Pakatan Harapan, di mana ada pihak yang ambil kesempatan, iaitu pihak yang diketuai oleh Muhyiddin. Itu yang penting.
Kalau PAS dengan Bersatu ketegak, mereka tak nak lah, tak apa, kita teruskan tebuhkan satu perkumpulan sebegini. Sebab PPBM tak ada tempat lain nak pergi dah, PAS tak ada tempat lain nak pergi dah, ya. So fikir-fikirkanlah. Cahaya sinar-sinar, yakin dan percaya Tun M. Cuma risau yang di belakang Tun, takut jadi macam PH dulu, tikam belakang, so sad. Haifa, mari kita kuburkan parti BN, pemimpin-pemimpinnya penipu, makan rasuah. Anda lihat di PAU yang sedang berlangsung, ucapan-ucapan seperti ucapan Ketua Puteri, membudik-budik Zahid dan sebagainya kan. Anda dengar ucapan-ucapan tu, anda akan sedar bahawa mereka ni sebenarnya telah menonjolkan menerusi PAU bahawa BN ada pemimpin-pemimpin bawahan dia semua tidak berpegang kepada prinsip tetapi kaki bodek, walaupun mereka tahu bahawa pemimpin-pemimpin mereka terpalit dengan rasuah, jenayah dan sebagainya. Jadi kita lihat UMNO sedang memusnahkan UMNO. Kalau wujud gerakan pejuang nasional ni dengan Council of Rakyat ni berkubur terus BN pada PRU, tak kira PRU buat sekarang atau pada 2023, tetapi kluster mahkamah akan tetap cuba buat PRU sekarang, ya. Okey. Jamilah Abdul Rahman, BN sampah yang sudah Tuan, please refer to... Okay, saya dah 2 kali jawab PM anda. Mungkin ada masalah, saya tak pasti, tetapi saya dah jawab 2 kali. Ya, tapi terima kasih. Nurul Amirah, perasaan tak UMNO makin sombong. Ya. UMNO begitu yakin Tun tidak ada penyelesaian, ya. Dia akan sedar nanti. Saya agree 100% if all opposition join forces to fight BN. Okay, you can agree, but as far as I'm concerned, for the moment, my consideration is no longer DAP and Amanah first. Form the alternative. Then, if DAP and Amanah want, we can consider. Because for the moment that should no longer be the priority, and tanpa DAP dan Amanah, kalau wujud gabungan ini akan kuburkan BN, ya. Malah saya tak terkejut jika ramai yang mengundi DAP dan Amanah pun akan lari mengundi Gerakan Pejuang Nasional. PAS harus cari parti Melayu untuk bersama. Kami tak percaya UMNO, PKR, PH. Kami mau PM pembela negara. Okey, saya ambil 2 lagi. Jika UMNO kuasai kerajaan, Malaysia hancur. Pembangkang tiada pilihan kecuali bergabung. Okey, kata-kata orang UMNO dalam PAU kali ini nampak macam terlalu yakin menang PRU 15. Okey, saya ulang. Jika terbentuk Council of the Rakyat dalam masa terdekat, ya, saya khawatir ramai sedang membuang masa. Dalam masa terdekat, jika terbentuk Council of the Rakyat dan Gerakan Pejuang Nasional ni yang saya cadangkan, anda rujuk balik, mereka yakin tang mana pun akhirnya terkencing, ya. Okey, last sekali, kalau nak buat cepat sekarang biar UMNO berkubur. Betul. Okey, saya rasa sekian sahaja live saya.
Dan jangan lupa sebentar lagi saya akan letak link kepada artikel berkaitan, dan artikel yang saya cerita ni saya akan tulis tapi dalam bahasa Inggeris ya, dan saya akan terbitkan. Jadi sertai juga saluran Telegram saya, Telegram Reggie J. Siritaudin, dan rujuk live saya semalam di YouTube Reggie J. Siritaudin. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.